Terdapat segelintir pelajar yang sering kali melakukan kesalahan dari segi penggunaan kata ganti nama diri. Dalam video ini, cikgu akan membincangkan kesalahan-kesalahan yang sering kali dilakukan oleh murid-murid agar anda faham dan tidak akan melakukan kesilapan yang sama dalam peperiksaan. Jom kita mulakan. Tahukah anda apakah itu kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama manusia. Kata ganti nama diri terbagi kepada 3 iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Ada yang membawa maksud tunggal, singular. Dan ada juga yang membawa maksud jamak, plural. Contoh kata ganti nama diri pertama ialah saya, aku, daku, kami, kita, hamba, patik dan beta. Contoh kata ganti nama diri kedua ialah anda, awak, dikau, engkau, kamu, tuanku dan kalian. Contoh kata ganti nama diri ketiga ialah dia, ia, beliau, baginda dan mereka. Jika anda ingin mempelajari dengan lebih lanjut lagi tentang kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga, anda boleh rujuk link video yang berkaitan dalam deskripsi di bawah. Mari kita lihat kesalahan yang pertama iaitu penggunaan kata mereka-mereka. Mereka-mereka ialah pemain-pemain yang akan mewakili sekolah dalam perlawanan bola sepak pada minggu hadapan. Jadi ayat ini adalah salah. Sepatutnya, mereka ialah pemain-pemain yang akan mewakili sekolah dalam perlawanan bola sepak pada minggu hadapan. Jadi ayat ini adalah betul. Dalam bahasa Inggeris, they, jadi they ialah mereka. They are the players who are going to represent the school in the football match next week. Jadi, mengapakah mereka-mereka tidak boleh digunakan untuk ayat ini? Kata ganti nama diri ketiga iaitu mereka sudah jelas membawa maksud jamak, plural. Oleh hal yang demikian, tidak patut kata mereka itu dijamakkan lagi menjadi mereka-mereka. Mari kita lihat kesalahan penggunaan kata ganti nama diri yang seterusnya iaitu ianya. Perompak yang merompak bank itu telah berjaya ditangkap oleh pihak polis. Ianya akan didakwa di mahkamah esok. Jadi ayat ini adalah salah. Sepatutnya, perompak yang merompak bank itu telah berjaya ditangkap oleh pihak polis. Ia akan didakwa di mahkamah esok. Jadi ayat ini adalah betul. Dalam bahasa Inggeris, the robber ialah perompak. The robber who robbed the bank has been successfully caught by the police. He ialah ia. He will be charged at the court tomorrow. Jadi, mengapakah ianya tidak boleh digunakan untuk ayat ini? Ia merupakan kata ganti nama diri ketiga tunggal, sebagaimana begitu juga dengan Nia. Namun begitu, ia dan Nia tidak boleh hadir bersama kerana tata bahasa Melayu tidak mempunyai ketetapan sedemikian. Oleh itu, bentuk ia Nia menyalahi hukum tata bahasa Melayu dan tidak boleh digunakan bersama. Mari kita lihat kesalahan penggunaan kata beliau. Lelaki itu ialah datuk saya. Nama dia ialah Pak Ali. Jadi ayat ini adalah salah. Sepatutnya, lelaki tua itu ialah datuk saya. Nama beliau ialah Pak Ali. Jadi ayat ini adalah betul. Dalam bahasa Inggeris, that old man is my grandfather. His name is Pak Ali. So his ialah beliau. Jadi, mengapakah dia tidak boleh digunakan untuk ayat ini? Kata beliau sebenarnya digunakan khusus untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, datuk, nenek, guru, pengetua, menteri dan sebagainya. Mari kita lihat kesalahan ayat yang berikut. Lelaki itu telah dijatuhkan hukuman mati. Beliau ialah seorang pengedar dadah. Jadi ayat ini adalah salah. Sepatutnya, lelaki itu telah dijatuhkan hukuman mati. Dia ialah seorang pengedar dadah. Jadi ayat ini adalah betul. Dalam bahasa Inggeris, the man has been sentenced to death. Sentenced to death ialah dijatuhkan hukuman mati.
He is a drug dealer. Jadi, he ialah dia, drug dealer ialah pengedar dadah. Jadi, mengapakah beliau tidak boleh digunakan untuk ayat ini? Kata beliau sebenarnya digunakan khusus untuk orang yang dihormati dan bukannya untuk pengedar dadah, penjenayah, perompak, penjahat atau orang yang melakukan kesalahan. Mari kita lihat kesalahan penggunaan ia sebagai kata ganti untuk benda dan haiwan. Meja ini sangat mahal kerana ia diperbuat daripada kayu jati. Jadi ayat ini adalah salah. Sepatutnya, meja ini sangat mahal kerana diperbuat daripada kayu jati. Jadi ayat ini adalah betul. Dalam bahasa Inggeris, this table ialah meja, is very expensive. Expensive ialah mahal because it is made from teak wood. Teak wood ialah kayu jati. Mari kita lihat kesalahan yang seterusnya. Nama kucing saya bernama si Comel. Ia suka makan ikan dan minum susu. Jadi ayat ini adalah salah. Sepatutnya, nama kucing saya bernama si Comel. Kucing saya suka makan ikan dan minum susu. Jadi ayat ini adalah betul. Dalam bahasa Inggeris, the name of my cat is si Comel. My cat likes to eat fish and drink milk. Jadi, mengapakah ia tidak boleh digunakan untuk ayat ini? Kata ganti diri ia hanya boleh digunakan untuk manusia sahaja. Ada orang yang menggunakan ia untuk benda dan haiwan kerana dalam bahasa Inggeris, ia menunjukkan maksud eat yang merujuk kepada benda dan haiwan. Akan tetapi, dalam hukum tata bahasa Melayu, kata ganti ia adalah untuk manusia sahaja. Mari kita lihat kesalahan yang seterusnya. Kami mesti cuba sedaya upaya untuk memenangi perlawanan badminton esok. Kata jurulatih itu kepada pelatih-pelatihnya. Jadi ayat ini adalah salah. Sepatutnya, kita mesti cuba sedaya upaya untuk memenangi perlawanan badminton esok. Kata jurulatih itu kepada pelatih-pelatihnya. Jadi ayat ini adalah betul kerana kita melibatkan jurulatih itu dan juga pelatih-pelatihnya. Dalam bahasa Inggeris, we will try our best to win in the badminton match tomorrow, said the coach to the players. Jadi coach ialah jurulatih, players ialah pelatih-pelatihnya. Jadi apakah beza kami dengan kita? Kami bererti saya dan dia apabila bercakap dengan orang kedua. Orang yang diajak bercakap tidak disertakan. Kita pula bererti anda dan saya atau anda dan kami. Orang yang diajak bercakap disertakan. Sekian sahaja video untuk kali ini. Cikgu berharap video ini akan dapat membantu para pelajar supaya tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan kata ganti nama diri. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang lain yang sering melakukan kesalahan dalam hukum tata bahasa. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!